yang ramai nak tengok, Syafiq Ahmad. Apa awak boleh katakan untuk Syafiq Ahmad dalam game semalam? Okey Irfan, sudah pasti Syafiq Ahmad menunjukkan kesungguhan, kemahuan yang tinggi untuk bantu skuad negara seperti yang dipamerkan dalam pertemuan menentang UAE tempoh hari. Syafiq telah berjaya melakukan gerakan dan membantu jentera serangan skuad negara lebih agresif ataupun lebih berfungsi dalam perlawanan menentang Vietnam. Jadi percaturan yang dilakukan oleh Tan Cheng Ho untuk gandingkan Syafiq Ahmad di bahagian tengah sambil dibantu oleh Syamir Putih Abah dan Brandon Gunn, saya lihat adalah sesuatu yang positif. Itulah perkara yang positif yang juga diakui oleh Tan Cheng Ho dalam sidang media selepas perlawanan. Pasukan negara step up berbanding aksi berdepan UAE tempoh hari. Jadi perkembangan yang cukup baik ditunjukkan oleh pasukan negara, terutama Syafiq Ahmad yang saya kira menunjukkan kemampuan untuk sebenarnya diletakkan sebagai penyerang untuk skuad Harimau Melaya, Irfan. Alright, tapi Zul, satu lagi sebelum at least you tanya soalan. Syafiq semalam second half keluar. Kemungkinan Betul. ada injury? Yes, saya difahamkan dia mengalami kecederaan di bahagian lutut. Sejauh mana kecederaan itu difahamkan ketika ini, doktor pasukan negara ketika ini masih memantau perkembangan itu. Jadi saya kira berdasarkan perkembangan itu ada sedikit kebimbangan sebenarnya untuk Syafiq diturunkan bertemu Thailand. Kerana kebiasaan cedera di bahagian lutut ini sesuatu yang agak serius dan mungkin tidak dapat sempat recovery dalam tempoh beberapa hari ataupun tempoh yang singkat. Cuma kita harapkan selepas dia dikeluarkan itu adalah keputusan yang betul daripada Cheng Ho untuk pemain ini boleh beraksi berdepan Thailand nanti, Irfan. Okey, Zul, selain daripada Syafiq, kalau kita lihat semalam Safawi pun nampak bersemangat kan dan hampir skor masa free kick tu. Zul rasa dia dah dapat rentak ke macam mana? Sejujurnya saya rasa dia belum dapat rentak yang sebenarnya, bukan Safawi yang saya kenal. Memang dia menunjukkan prestasi, aksi yang lebih baik pada pertemuan menentang Vietnam berdasarkan posisi yang beliau bermain semalam, iaitu di sayap kanan. Nampak lebih selesa untuk pemain ini melakukan gerakan ataupun melakukan percubaan ke arah pintu gol pasukan Vietnam. Hanya kita dapat lihat prestasi yang sebenar Safawi dalam pertemuan itu adalah ketika beliau melakukan sepakan percuma, yang saya rasa itu juga percubaan yang cukup baik ataupun peluang yang cukup baik bagi pasukan negara meraih gol. Dan aksi yang selebihnya saya rasa bukan Safawi sebenar. Saya rasa selepas beliau keluar daripada kecederaan di bahagian lutut tempoh ataupun dalam persaingan Liga Malaysia, kita belum dapat lihat Safawi beraksi di tahap keupayaan sebenarnya. Sebab itu beliau digantikan lebih awal dengan pemain atau rakan sepasukan beliau adalah Arif Aiman. Ya, okey. Arif Ahmad antara play yang kita seronok tengok. Dia masuk dengan confident level, kan, dengan crossing dia. Tapi bila dia cross tu dia mencari seorang. Dia mencari Guilherme Di Paula. Di Paula semalam akhirnya dapat jaringkan gol. Kalau awak tengoklah apa sebenarnya beza permainan Di Paula game lawan UAE dengan lawan Vietnam? Beza dia lepas dia jaringkan gol tu baru saya nampak dia lari sepenuh-penuhnya lah. Yang lain saya rasa lebih kurang, tetapi ada sedikit peningkatan. Kalau kita lihat dari segi statistik, Di Paula melakukan satu percubaan tepat dan satu gol. Itu menerusi sepakan penalti. Tetapi satu percubaan yang tidak tepat ataupun percubaan yang dilakukan keseluruhannya, saya rasa dua. Ada pihak yang memberi rating Di Paula hanya 6.3 saja untuk pertemuan menentang Vietnam. Jadi saya rasa prestasi yang tidak memberi impak kepada pasukan negara. Sejujurnya ini daripada apa yang saya lihat untuk prestasi Di Paula, walaupun beliau menjaringkan gol, walaupun beliau bersemangat untuk bantu pasukan negara, tetapi impak yang saya rasa belum dapat untuk membantu pasukan negara secara keseluruhannya dalam tempoh yang singkat. FM maupun skuad kebangsaan meletakkan sasaran bahawa pemain ini, pemain naturalisasi, beliau dan Ridwan perlu membantu skuad kebangsaan dalam misi awal layak ke Piala Asia 2023, tetapi misi itu gagal direalisasikan. Okey, baik Zul. Bila saya dengar insight-insight awak ni, awak punya semangat ni, tak sabar nak tengok apa coverage yang awak akan buat untuk game lawan Thailand nanti. So, kita akan terus ikuti awak punya perkembangan, especially dekat Twitter.
Okey, terima kasih Fan. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk harapkan ada pertukaran pemain lakukan oleh Tan Chen Ho bagi pertemuan tentang Thailand, setidak-tidaknya memuaskan hati para penyokong Harimau Malaya. Okey, baik Zul. Thank you, Zul. Thank you Zul.